Oke, untuk video kali ini Cegu akan terangkan tentang geografi tingkatan 3, bab yang kelima. Bab yang kelima yaitu hidupan liar di Malaysia. Oke, dalam bab 5 ini, dalam video untuk kali ini Cegu hanya akan terangkan dua subtopik sahaja, yaitu yang pertama ialah berkaitan dengan hidupan liar di Malaysia. Kita akan mengenali hidupan liar yang ada di Malaysia. Walaupun ada banyak hidupan liar yang ada di Malaysia, tetapi dalam video ini ataupun dalam pembelajaran tingkatan 3 kita hanya akan belajar tentang haiwan-haiwan yang diancam kepupusan di Malaysia. Oke, yang kedua kita akan bincang ataupun kita akan mempelajari tentang kepentingan hidupan liar yang ada di Malaysia. Oke, seperti yang kita lihat, kepentingan dia terbagi kepada 3, yaitu kepentingan keseimbangan ekosistem, ekopelancongan, dan juga pendidikan. Oke, selepas menonton video ini, pastikan murid-murid dapat 2 input yang sangat penting, yaitu pertama dapat menyatakan jenis dan habitat hidupan liar di Malaysia, dan yang kedua dapat menyatakan dan menghuraikan kepentingan hidupan liar di Malaysia. Oke, seperti biasa selepas menonton video ini, pastikan murid-murid menjawab soalan pengukuhan yang sudah Cikgu sediakan di akhir video nanti. Oke, tanpa membuang masa, mari kita masuk dalam subtopik 5.1 yaitu hidupan liar di Malaysia. Oke, sebelum kita mengenali hidupan liar yang ada di Malaysia, hidupan liar yang diancam kepupusan, hidupan liar yang hampir pupus, hidupan liar yang dilindungi. Oke, mari kita belajar tentang definisi hidupan liar. Oke, definisi hidupan liar ialah spesies haiwan liar atau burung liar, sama ada yang dilindungi sepenuhnya atau yang dilindungi, vertebrata atau invertebrata, hidup atau mati, matang atau tidak matang, dan sama ada boleh dijinakkan atau dibiarkan dalam kurungan atau tidak. Oke, ini adalah definisi untuk hidupan liar. Oke, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan vertebrata, invertebrata. Nah, ini sudah kita belajar. Ini sudah murid-murid belajar dalam mata pelajaran sains. Tapi mari kita ulang balik. Mari kita tengok balik apakah yang dimaksudkan dengan vertebrata dan invertebrata. Oke, vertebrata merupakan kumpulan haiwan yang bertulang belakang. Nah, itu vertebrata. Invertebrata merupakan kumpulan haiwan yang tidak bertulang belakang. Lepas itu omnivore. Oke, omnivore ialah haiwan yang memakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Nah, hewan ini dia makan kedua-dua lah. Makan daging, makan tumbuh-tumbuhan. Lepas itu herbivore. Herbivore pula ialah haiwan yang memakan tumbuh-tumbuhan sahaja. Nah, dia tidak makan daging, tapi dia hanya makan tumbuh-tumbuhan. Oke, Carnivore pula bermaksud haiwan yang memakan daging. Mari kita belajar, sekarang mari kita mengenali jenis-jenis haiwan yang hampir pupus yang terdapat di Malaysia. Oke, hewan yang pertama ialah helang merah. Oke, helang merah. Populasi di Malaysia tiada data ditemui, maksudnya para pengkaji tidak dapat menemui populasi sebenar helang merah ini. Oke, habitat helang merah dia terdapat di hutan di Terokarpa di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Oke, cara pemakanan. Oke, helang merah dia adalah sejenis hewan karnivor. Ingat, hewan karnivor ialah hewan yang hanya memakan daging sahaja. Jadi helang merah ini kategori dia ialah hewan karnivor. Oke, binatang ataupun hidupan yang seterusnya ialah tapir. Nah, tapir ini merupakan salah satu binatang yang terdapat di Malaysia, kira-kira 1.100 hingga 1.500 ekor. Nah, ini adalah populasi untuk tapir. Oke, tapir juga merupakan salah satu hewan yang sedang diancam kepupusan. Lokasi ataupun habitat
tapir ini terletak di hutan tropika dan tersebar secara meluas dari hutan paya hingga hutan pergunungan rendah di semenanjung Malaysia. Oke, ini adalah lokasi. Sekiranya murid-murid mahu melihat binatang ini, yaitu tapir, bolehlah ke hutan di semenanjung Malaysia. Oke, tapir ini dia merupakan hewan herbivore. Oke, hewan herbivore merupakan hewan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan sahaja. Oke, hidupan yang seterusnya ialah harimau Malaya. Nah, harimau Malaya ini seperti yang kita tahu, dia merupakan lambang, salah satu lambang untuk skuad negara kita. Oke. Oke, populasi harimau Malaya ini kira-kira 250 hingga 340 ekor. Nah, ini semakin diancam kepupusan lah, sebab banyak pemburu yang memburu binatang ini dan mengambil kulit harimau tersebut. Oke, habitat harimau Malaya ini boleh didapati di hutan pama, hutan paya gambut, hutan gunung, dan belukar kecil. Lokasi tersebar dari hutan paya hingga hutan pergunungan rendah juga lah. Dia lebih kurang sama dengan tapir. Oke, harimau Malaya dia ialah jenis carnivore. Carnivore seperti yang kita cakap, Cikgu bagi tahu tadi, carnivore ini ialah hewan yang makan daging sahaja. Oke, seterusnya kita lihat pula hewan yang seterusnya, yaitu beruang matahari ataupun beruang madu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dia dikenali sebagai sun bear. Oke, sun bear ini populasi dia tidak dapat ditemui, tiada data ditemui. Habitat hutan tropika. Lokasi dia kawasan hutan sehingga ketinggian kurang daripada 2.700 dari aras laut. Maksud dia kawasan hutan tropika yang terdapat di tanah tinggi lah. Oke, beruang matahari ini dia merupakan hewan omnivore. Omnivore ialah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan dan juga daging. Oke, seterusnya ialah penyu. Oke, penyu juga sama. Penyu tiada data ditemui. Oke, tapi penyu merupakan salah satu hewan yang diancam kepupusan juga. Oke, habitat penyu ini boleh didapati di pantai terbuka, pantai berpasir, dan pulau-pulau. Oke, contohnya di perairan Terengganu. Terengganu merupakan salah satu negeri yang terkenal dengan penyu. Negeri di Malaysia yang terkenal yang sinonim dengan penyu. Oke, lepas itu Melaka, Johor, Perak, Sabah, dan juga Sarawak. Oke, omnivore. Penyu juga merupakan sejenis hewan omnivore, yaitu memakan tumbuh-tumbuhan dan juga memakan hewan kecil. Seterusnya ialah dugong. Seterusnya ialah dugong. Oke, dugong. Populasi dugong ini sangat-sangat sedikit, yaitu kira-kira 100 ekor sahaja. Jadi dugong ini merupakan hewan yang diancam kepupusan. Oke, habitat dugong ini boleh didapati di padang rumput laut. Lokasinya terdapat di Sabah dan Sarawak serta Johor. Oke, dugong ini sejenis hewan herbivore, yaitu hanya memakan tumbuh-tumbuhan sahaja. Oke, seterusnya yang hewan yang diancam kepupusan yang terdapat di Malaysia ialah burung enggang. Burung enggang walaupun tiada data ditemui, maksudnya pengkaji tidak dapat memastikan jumlah sebenar enggang yang masih ada di Malaysia, tapi dia merupakan salah satu burung yang diancam kepupusan. Oke, habitat untuk burung enggang ini terdapat di hutan tropika dan juga subtropika. Lokasi hutan tersebut tersebar secara meluas di hutan semenanjung Malaysia, Sabah, dan juga Sarawak. Oke, enggang pun merupakan sejenis hewan omnivore, yaitu dia akan makan tumbuh-tumbuhan dan juga daging. Oke, seterusnya ialah badak Sumatera. Oke, badak Sumatera ini merupakan satu-satunya hewan yang sangat-sangat diancam kepupusan, yaitu kira-kira 30 ekor sahaja yang tinggal.
Habitat utama badak Sumatera ini dia terdapat di tanah rendah berbukit dan lembah. Oke. Oke, murid-murid boleh melihat boleh melihat badak Sumatera ini yang terdapat di Taman Negara, Taman Negara Endau Rompin, Taman Negara Royal Belum, dan juga beberapa kawasan hutan simpan. Nah, itu saja lokasi yang kita boleh temui badak Sumatera ini. Kalau kita di hutan tebal kita susah untuk temui sudah sebab dia mungkin sudah diburu ataupun diancam keputusan. Kita hanya boleh melihat dengan jelas dengan mata kita sendiri apabila kita mengunjungi taman-taman negara dan juga hutan simpan. Oke, walaupun badak Sumatera ini bersaiz besar, dia sebenarnya hanya memakan tumbuh-tumbuhan sahaja ataupun dia merupakan hewan herbivore. Oke, seterusnya ada monyet Belanda yaitu proboscis monkey. Oke, proboscis monkey ataupun monyet Belanda ini populasi dia masih banyak yaitu kira-kira 5.000 ekor. Nah, habitat monyet Belanda ini terdapat di hutan Dipterocarpa, hutan paya bakau, dan hutan tanah rendah yang berdekatan dengan air dan sungai. Maksudnya kebiasaannya monyet Belanda ini boleh didapati di sungai berdekatan dengan sungai lah. Oke. Lokasi kawasan tepi Sungai Kinabatangan, Sungai Klias, Sungai Sugut, dan Kucing Wetland National Park. Lalu kita lihat dari segi lokasi, semua monyet Belanda ini berada di tepi sungai. Nah, cara pemakanan monyet Belanda dia merupakan sejenis hewan omnivore ataupun hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan dan juga binatang ataupun dan juga daging lah. Oke, seterusnya orang utan. Nah, orang utan ini populer, sangat-sangat populer. Dia merupakan salah satu spesies yang terancam di dunia. Oke, orang utan dia punya populasi masih banyak yaitu 12.300 ekor. Kita boleh dapat ataupun habitat orang utan ini terdapat di hutan tanah rendah, hutan tropika, hutan paya, dan hutan gunung. Nah, semua ada orang utan lah. Oke, lokasi yang kita boleh lihat orang utan ini termasuk di Lanjak Entam, Entimau, Wildlife Sanctuary, dan Negara Batang Ali, dan juga pusat pemulihan orang utan di Sepilok, Sandakan, Sabah. Oke, orang utan ini dia juga merupakan sejenis hewan omnivore, yaitu hewan yang memakan tumbuhan dan juga daging. Oke, gajah pygmy dia merupakan populasi gajah pygmy ini dia sangat sedikit juga, yaitu kurang daripada 1.500 ekor. Habitat terdapat di tanah rendah dan lembah. Oke, contoh lokasi hutan di Kinabatangan, Tabin, dan juga di tengah Sabah. Oke, gajah pygmy ini kita hanya boleh dapat di negeri Sabah. Cara pemakanan herbivore, yaitu hanya memakan tumbuh-tumbuhan sahaja. Oke, jadi itulah antara hidupan liar yang terdapat di Malaysia yang sedang diancam kepupusan. Jadi itu yang kita belajar hari ini. Sebenarnya ada banyak hidupan liar yang ada di Malaysia, tapi fokus video ini ataupun fokus dalam buku teks tingkatan 3, dia hanya menerangkan tentang hewan-hewan yang sedang diancam kepupusan. Oke, settle untuk subtopik 5.1. Jadi sekarang kita terus masuk dalam subtopik yang seterusnya itu 5.2. Nah, tadi kita belajar jenis-jenis hewan. Sekarang kita belajar pula apakah kepentingan hidupan liar di Malaysia. Oke. Kepentingan pertama ialah dari segi keseimbangan ekosistem. Nah, ini sangat penting. Oke, keseimbangan ekosistem amat penting bagi meneruskan kelangsungan hidup hewan dan tumbuh-tumbuhan secara langsung ataupun tidak langsung. Oke, sebelum pelajar
baca lebih lanjut tentang berkaitan keseimbangan ekosistem, pelajar mesti tahu apakah yang dimaksudkan dengan perkataan ekosistem ini. Nanti coba akan terangkanlah. Oke, hidupan liar ialah sebagian daripada komponen siratan makanan. Oke, siratan makanan juga kita sudah belajar. Gangguan mana-mana organisme dalam aras trofik akan mengubah aliran tenaga yang seterusnya akan menjejaskan keseimbangan ekosistem. Baja organik hasil daripada penguraian tinja haiwan dapat membekalkan nutrien kepada tanah. Oke, sekarang kita belajar apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem. Ekosistem bermaksud saling kebergantungan antara komponen biotik dan juga abiotik. Maksud dari sini komponen biotik ialah komponen hidup. Contohnya tumbuhan, haiwan, itu ialah biotik. Abiotik pula ialah komponen bukan hidup. Itu contohnya tanah, tani. Itu semua adalah komponen bukan hidup. Jadi dia mesti saling bergantung antara satu sama lain untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, kita lihat tentang Raja 5.1 aras trofik. Oke, kalau kita lihat di sini, ini merupakan aliran tenaga dalam ekosistem. Oke, kita lihat paling bawah. First, ada pengeluar. Pengeluar ini ialah organisme yang boleh menghasilkan makanan sendiri. Contohnya tumbuh-tumbuhan hijau lah. Oke, seterusnya pengguna primer. Oke, pengguna primer dia terdiri daripada hewan omnivore dan juga hewan herbivore. Oke, ingat tadi coba bagi tahu hewan omnivore ialah hewan yang makan tumbuhan dan daging. Manakala herbivore ialah hewan yang hanya memakan tumbuhan sahaja. Oke, jadi dia boleh didapati pengguna primer. Seterusnya pengguna sekunder. Pengguna sekunder juga terdiri daripada hewan omnivore dan juga karnivore. Untuk memakan pengguna primer. Oke, lepas itu ada pengguna tertier yaitu hewan karnivore. Oke, hewan karnivore ini dia merupakan memakan pengguna sekunder. Oke, ini adalah aras trofik. Oke. Sebelum itu pelajar kena ingatlah maksud tinja ialah najis. Oke, sekarang sekiranya hewan-hewan ini ada yang pupus, contohnya tidak ada sudah pengguna tertier. Apa yang berlaku? Berlaku perubahan aliran tenaga dan juga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Mana-mana hewan yang berada daripada pengguna primer, sekunder, dan tertier ini pupus, dia akan mengganggu sistem, dia akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oke, jadi untuk yang kedua, kepentingan yang kedua, kepentingan hidupan liar yang kedua ialah dari segi ekopelancongan. Kita mesti tahu apa maksud ekopelancongan. Ekopelancongan bermaksud pelancongan yang berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi. Ini maksud ekopelancongan. Ekopelancongan yaitu pelancongan yang berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi. Jadi kita lihat apakah contoh-contoh ekopelancongan yang sudah dijalankan di Malaysia. Oke, first. Satu, merentas hutan di dalam taman negara. Itu salah satu ekopelancongan lah. Lepas itu menunggang gajah di Kuala Ganda. Menunggang gajah juga salah satu ekopelancongan. Lepas itu melihat orang utan. Melihat. Apabila kita datang Sepiluk, kita datang melihat orang utan di Sepiluk Sandakan. Itu salah satu aktiviti ekopelancongan. Seterusnya mendidik masyarakat tentang pentingnya usaha pemeliharaan hidupan liar. Contohnya pusat konservasi hidupan liar di Sungai Dusun dan juga pusat konservasi dan penerangan penyu di Segari Perak. Oke, konservasi ini bermaksud pemeliharaan atau penjagaan hidupan liar secara sistematik bagi mengatasi kepupusan. Oke, jadi ini juga salah satu kegiatan ekopelancongan.
Oke, seterusnya membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Oke, ekopelancongan juga contohnya memandu pelancong di Sungai Kinabatangan, guide, oke, ataupun guide pelancong untuk menyusur sungai. Itu juga salah satu kegiatan ekopelancongan. Kedua, juru scuba, juru latih scuba juga salah satu aktiviti ekopelancongan, dan juga pengendali hidupan liar. Ini semua adalah ekopelancongan. Oke, kepentingan yang ketiga dari aspek pendidikan. Oke, dari aspek pendidikan ada beberapa tajuk atau beberapa pecahan. Yang pertama ialah penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D, Research and Development. Oke, untuk Research dan Development, oke, menubuhkan pusat pemeliharaan dan pembiakaan spesies yang terancam. Nah, jadi maksudnya di sini, oke, kerajaan akan buat pusat pemeliharaan dan pembiakbakaan. Jadi macam mana dorang buat? Dorang mesti kaji dulu lah. Dorang kaji macam mana cara untuk membuat pembiakbakaan, untuk memperbanyakkan spesies hidupan yang semakin terancam ataupun semakin pupus. Nah, hal ini akan menyebabkan para pihak kerajaan akan melakukan penyelidikan. Kalau dorang berjaya melakukan penyelidikan, baru dorang bangunkan kawasan tersebut, barulah mereka melaksanakan pusat pemeliharaan dan pembiakbakaan spesies yang terancam. Oke, lepas itu menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran berkenaan hidupan liar, dan juga menjalinkan hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan hidupan liar melalui proyek penyelidikan. Oke, yang kedua ialah dari aspek kerjaya dan bidang profesional. Oke, dari aspek pendidikan, kepentingan hidupan liar ini dia akan mewujudkan kerjaya dalam bidang profesional. Apa kerjaya yang berkaitan dengan hewan? Pensyarah, penyelidik, ahli forensik, dan juga veteriner. Oke, seterusnya ialah melestarikan alam sekitar. Oke, melestarikan alam sekitar contohnya program Kitar Semula. Lepas itu menggalakkan inovasi dalam kalangan murid-murid, ataupun mencipta sesuatu benda yang baru dalam usaha untuk memastikan ataupun menghasilkan teknologi yang lebih mesra alam. Oke, seterusnya mendapat pengetahuan baru dan tidak bergantung kepada dapatan dari negara lain. Ini sangat penting. Oke, sekiranya kita pengkaji dalam negara mengkaji sendiri, mereka mengkaji sendiri tentang kehidupan yang ada di Malaysia, mereka akan tahu mana kehidupan yang sedang diancam kepupusan, dan mereka akan tahu data yang lebih lengkap ataupun data yang lebih tepat mereka akan perolehi tanpa bergantung kepada negara lain. Oke, dan seterusnya ialah mengekalkan dan melindungi biodiversity negara. Oke, contohnya pengenalan biodiversity mata pelajaran geografi membolehkan murid mengenal spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oke, aktiviti seperti menanam pokok bakau. Oke, ini dapat mengekalkan biodiversity di kawasan Paya Bakau. Lepas itu lawatan ke kawasan hutan simpan dan memberi maklumat kepada murid tentang kepentingan fungsi biodiversity dalam kehidupan. Oke, ini maksud biodiversity lah, keberbagai spesies tumbuhan dan hewan dalam persekitaran semula jadi. Oke, jadi itu sahaja penerangan untuk subtopik 5.1 dan 5.2. Sekiranya ada persoalan yang tidak paham, murid-murid bolehlah tinggalkan komen dalam ruangan komen di bawah, dan cikgu akan jawab komen tersebut satu persatu. Oke, seperti yang cikgu bagi tahu tadi, selepas menonton video ini, murid-murid perlu menjawab soalan pengukuhan yang cikgu sudah sediakan di akhir video ini, yaitu inilah. Oke, jadi itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam video akan datang, yaitu kesinambungan daripada bab yang kelima ini. Oke, sekian dan terima kasih.